Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ni kita dipertemukan, dibangkitkan, diberikan kesempatan untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat bersama pada pagi ini untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seperti biasa, kita nak buka tirai perbincangan kita nak ambil soalan-soalan dari penonton-penonton dan kita nak dengarkan perkongsian berkenaan dengan topik-topik yang kita bawakan khas kepada anda semua, yang pastinya tujuannya hanya satu, adalah untuk memberikan kefahaman dalam perkara agama. Sidang penonton, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, ceria di samping keluarga tercinta, dan yang paling penting bersemangat untuk menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Hari ini perbincangan berkenaan dengan hadis dan juga amalan tentang satu tajuk terkait dengan satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, iaitu menyembah yang maha kaya. Dalam kehidupan kita, sidang penonton, pastinya kita sentiasa tercari-cari dan nak tahu siapakah dia manusia yang paling kaya di muka bumi, siapakah dia manusia yang paling kaya di negeri kita, siapakah manusia yang paling kaya di negara kita. Sebab kita nak tahu apa yang dia ada, berapa banyak harta dia ada, dan apakah yang boleh dia dapat dalam kehidupan dia, kerana kita nak tahu kekayaan seseorang tersebut. Tapi tak ramai kadang-kadang kita ini yang betul-betul cakna berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah yang maha kaya. Allah maha kaya dan mengkayakan manusianya. Jadi hari ini yang kita nak bincangkan adalah menyembah Allah yang maha kaya. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi, dan kita juga difahamkan kita akan menggunakan satu hadis baginda Nabi SAW sebagai menara kawalan perbincangan kita, untuk kita gunakan hadis yang terdapat dalam tafsir Ibn Katsir dari hadis riwayat daripada seorang sahabat Nabi yang istimewa, namanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang bakal kita kupas pada hari ini. Jom kita bersama dengan bintang ilmuwan kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Amran Yusof, bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Saya saat bila duduk dengan Ustaz, saya bila nak sebut nama Ustaz Amran tu dia tak keluar. Biasa nak keluar tu Ustaz Amran Bollywood. Allah. Dia memang bila tengok Ustaz dia terus teringat Ustaz punya baik-baik alunan tu kan. Ustaz hari ni kena bak kata orang muda ni belanja sikit dekat benda tu kan. Nantilah di pertengahan. Okey Ustaz, sebagai mukaddimah awal tafsir Ibn Katsir, hadis riwayat Abu Hurairah. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jutaan terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kekayaan adalah satu harapan pada semua orang. Tapi manusia selalu memikir tentang kaya itu berbentuk dalam satu hal sahaja, iaitu berbentuk dalam kekayaan harta. Nampak rumahnya besar, keretanya besar, ya, keluarganya itu bermewah-mewahan dan segala macam lah. Dan manusia selalu berfikir tentang kekayaan yang sedemikian rupa, sehingga manusia berebut-rebut untuk mencari apa doa nak kaya. Tapi doa untuk tambah iman tu dia kurang baca. Dia baca doa nak kaya. Macam mana pula nak meniaga itu dan ini dan sebagainya. Tapi hari ini kita nak kongsi kekayaan itu, kekayaan daripada dada kita, hati kita. Kita kongsi satu hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah. Ada tiga. Daripada Abu Hurairah, dia kata bahawa Nabi SAW bersabda bahawa Allah telah berfirman,
Maksudnya hadis kursi. Hadis ni adalah hadis kursi, dan bedanya adalah hadis kursi ni Allah berfirman. Kalau hadis nabawi itu datang daripada percakapan, perbuatan maupun pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Taala, bahawa Allah telah berfirman, ya abna Adam, wahai seluruh anak Adam. Bermaksud hadis ni bukan hanya untuk orang beriman. Hadis ini untuk semua orang. Siapa saja namanya makhluk kepada Allah Ta'ala, yang mengaku dia tu makhluk Allah, maka dia termasuk dalam hadis ni. Ya abna Adam, tafarragha li'ibadati amla sadraka ghina. Perintah Allah, luangkanlah waktumu untuk menyembahku. Ini tajuk kita menyembah tu kan. Ruangkanlah waktumu itu untuk menyembahku, dan amla sadaraka ghina, nescaya aku penuhkan dadamu itu dengan kekayaan. Ini bukan kekayaan yang dalam account bank, bukan. Tapi kekayaan ini adalah di dalam dada manusia. Yang kita akan sembang nanti, apakah kekayaan itu yang sebenarnya. Kemudian wa asudda faqra, dan kemudian setelah kamu menyembah Allah, Allah penuhkan dadamu itu dengan kekayaan, maka kemudian Allah jauhkan kamu daripada kefakiran. Wa illa taf'al. Tetapi kalau kamu tak nak buat perkara tersebut, apa yang kamu tak nak buat? Tidak mau menyembah Allah, maka mala'tu sadaraka syughla, aku akan penuhkan hatimu dengan kesibukan, dan walam asudda faqra, malah aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini daripada Abu Hurairah. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi wa Ibnu Majah. Hadis daripada Imran Abi Za'idah sampailah kepada Abu Hurairah. Wa qala Tirmizi, hadis ni hasan gharib. Hasan gharib. Hasan baik, gharib dia satu saja dia punya perawi, tapi termasuk dalam hadis yang sahih. Jadi yang kita nak tengok pada hari ini adalah, bagi keseluruhan awalan kita nak cakap ni adalah orang yang segera kembali menyembah Allah dengan penuh ketaatan, maka Allah akan penuhi dadanya dengan kekayaan. Ya, dadanya dengan kekayaan. Bukan Allah penuhi banknya dengan wang ringgit, atau Allah penuhi briefcase dia dengan cash dan sebagainya, bukan. Tapi Allah penuhkan dadanya dengan kekayaan. Maksudnya, bahasa mudah, hadis ini mengingatkan siapa-siapa yang menyembah Allah istiqamah dan ikhlas, maka dia akan dianugerahkan kekayaan hati padanya, sadri, dalam dada kita. Anugerah ni bila sebut tentang kekayaan hati saja, maka kita akan jumpa, oh mungkin akhlaknya baik, sikapnya sempurna, qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, tidak melampaui batas. Mungkin dia zuhud, maksudnya menggunakan harta untuk mendekatkan diri pada Allah, dan mungkin juga dia di kalangan hamba yang sangat bersyukur, menjauhi daripada kalimah-kalimah kufur. Yang tu dulu kita nak bagi tahu. Keseluruhan perbincangan kita adalah berhubung dengan di mananya letak hati kita ketika kita berhubung dengan Allah Ta'ala. Sebab ramai orang yang berhubung dengan Allah tanpa hati, mengharap pujian daripada manusia, mereka itu akan jadi muflis, mereka itu akan jadi al-masakin di negeri akhirat nanti. Wallahu a'lam. Itu dia. Daripada apa yang Ustaz huraikan awal kepada kita ini, mungkin penonton-penonton dah boleh baca di manakah hala tuju perbincangan kita pada pagi ini tentang menyembah Yang Maha Esa. Tapi sebelum kita ambil soalan pembukaan di Facebook, Ustaz, mungkin di awal-awal ni saya sendiri nak bertanya pada Ustaz. Mungkin tadi kita dah dengar Ustaz baca di awal tadi, ada menyebutkan pada mafhum hadis tersebut, luangkanlah masa kamu menyembah Allah. Luangkanlah. Maka daripada dalam hadis tersebut pun disuruh dan diminta kepada kita ni, luangkanlah masa. Jadi bila kita fikir balik, bila Nabi sebut pada kita dengan firman Allah tersebut, luangkanlah masa, maksudnya adakah manusia ni, kita ni hari ni sibuk sangat?
Adakah kita ni terlampau sibuk sampai tak ada masa nak diluangkan untuk agama, untuk Allah, untuk sesuatu yang memang tepat untuk kita lakukan? Tak ada masa nak diluangkan. Jadi sebab itu Nabi kata luangkanlah masa. Maka saya sendiri nak tanya pada Ustaz, mungkin sedikit komen dari Ustaz. Manusia hari ini pada pandangan Ustaz, dia sibuk atau buat-buat sibuk, Ustaz? Silakan. Okay. Baik. Antara sibuk dengan buat-buat sibuk lebih kurang sama je sebenarnya. Hakikatnya adalah untuk menjadi hamba yang benar-benar menyembah Allah, yang memberi ruang kepada Allah adalah pada setiap kehidupan kita, Allah dulu yang kita cari. Jangan hanya cari Allah ketika dah bankrupt. Ni begini. Solat duha Nabi buat 8, kita buat 28. Itu duit tak ada sangat lah tu. Itu kalau keluar Jawa tu namanya semangat, semangat. Ya, betul. Jadi jangan cari Allah Ta'ala ketika kita bergaduh suami isteri baru cari Allah Ta'ala. Ini manusia. Jangan cari Allah Ta'ala tinggal waktu berbaki-baki, solat zuhur, kasih salam zuhur, azan asar. Kan ya? Inilah manusia. Sebenarnya sama ada dia sibuk ataupun dia buat-buat sibuk, maka tugasan dia adalah meletakkan waktu terawal untuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi menyempurnakan tugasan kita sesama makhluk. Kalau kita cari Allah dulu, Allah uruskan kita dengan makhluk. Tapi kalau kita cari makhluk dulu, Allah tinggalkan urusan kita, akhirnya kita akan jadi macam-macam keadaan. Betul. Begitu keadaannya, ya. InsyaAllah. Sibuk dengan sesuatu yang tidak sepatutnya disibukkan diri kita pada ketika itu. Sidang penonton, sebelum kita hurai dengan lebih lanjut hadis berkenaan dengan apa yang dimaksudkan sebentar tadi menyembah Yang Maha Esa, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita pada Tanyalah Ustaz hari ini untuk topik perbincangan menyembah Yang Maha Kaya. Subhanallah, ini satu tajuk tetapi dia menyebabkan kita berfikir betapa hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sehingga disebutkan Maha Kaya, memiliki segalanya di langit dan di bumi dan segala yang ada pada isinya. Baik. Soalan seterusnya, mari kita lihat di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Cahaya Nur. Katanya, Assalamualaikum. Ustaz, soalan saya, apakah punca yang menyebabkan umat Islam berat untuk menyembah Allah yang Maha Kaya walaupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menyekat rezekinya tetapi dia tetap tidak menyembah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita Cahaya Nur untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Manusia ini sifatnya memang begitu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ketika Allah Taala sebut wal asr innal insana lafi khusr. Ayat ini Imam Syafi'i kata siapa-siapa yang benar-benar khatam dan hadam, betul-betul memahami dasar hati di dalam ayat tu, dia akan jumpa Allah sumpah dengan masa dia, dengan usia dia, dengan umur dia. Maka kemudian dia kata ramai di antara kita ini akan lalai. Siapa yang tak menyembah Allah, dia lalai. Kenapa dia tak solat, dia lalai. Kenapa dia tak tutup aurat, dia lalai. Kenapa masih dia buat dosa, dia lalai. Inilah sifat yang menghalang manusia dan terlalu berat untuk seperti mana yang ditanya pada soalan tadi itu kan, sukarnya nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau sukarnya nak kembali kepada Allah Taala. Maka kelalaian, saya selalu ulang, kelalaian adalah satu jenayah yang paling besar di dalam kehidupan seseorang. Allahu Akbar. Kelalaian. Awak buat lagi kenapa? Lalai. Dia tak mau langsung kepada peringatan. Maka sebab itu insya-Allah dengan tawaran yang Allah bagi, ya, kalau kita nak jawab tentang soalan ni, baik, kenapa manusia tak nak beramal? Lalai. Tapi hadis yang kita baca ni, Allah offer siapa-siapa yang meluangkan masa untuk menyembahku, tawaran aku itu besar. Allah beritahu kita, tawaran dia, Allah akan penuhkan hati dan dada orang tersebut dengan kekayaan. Maksud kekayaan itu
maka dia itu akan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini pula kita diuji dengan macam-macam ruang. Handphone, lepas handphone dia pergi kepada laptop, lepas laptop dia pergi kepada TV, lepas TV, entah ke mana-mana je lah. Maka akhirnya manusia sibuk di dalam melakukan sesuatu yang kurang manfaat. Dan kemudian last, yang paling buruknya, apabila kita gagal di dalam menerima tawaran, luangkanlah masamu untuk menyembahku. Yang inilah kerugian paling besar. Kalau da'i, selalu kita duduk pergi dengan ceramah, ada ustaz-ustaz bagi tahu kita, kadang-kadang kita udah pencen baru nak pergi ke masjid. Elok tunggu ni, kenapa bila nak pergi masjid? Nantilah pencen. Kan, nantilah pencen. Belum pencen, Allah pencenkan dia dulu. Ya kan? Maka sangat bahaya. Inilah cara bagi kita untuk melengkapkan atau menyegerakan amal, dan janji Allah itu maha hebat, maha benar. Kita akan beroleh kebaikan, beroleh kekayaan. Kekayaan yang paling besar adalah iman kita, hati kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seram sebenarnya bila ustaz sebut jenayah yang paling besar itu adalah kelalaian. Sebab manusia ni semua ini berada dalam keadaan lalai, kadang-kadang terlupa. Itu satu sifat tabiat manusia yang hakiki. Tapi macam mana kita nak keluar daripada sifat kelalaian tersebut, ini yang cuba kita bincangkan pada hari ini. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat menyembah Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita contohi? Terima kasih sahabat kita Jura Abu Bakar. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Baik, baginda Nabi SAW, kalau kita baca dalam Al-Quran, Nabi ini bila dia bagi tahu kepada kita, maka wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bila dia bercakap, dia tak ikut hawa nafsu, melainkan dia bercakap berdasarkan kepada wahyu yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi apa yang Nabi bagi tahu kita itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bila dia mengajar para sahabat, dia tak mengajar benda yang berat-berat. Dia tak mengajar 10 tahun, 13 tahun di Mekah hanya bercakap tentang perintah keimanan, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, bab menyembah ni. Sembah je Allah. Nabi tekankan kalimah qalu sami'na wa ata'na. Nabi tekan yang tu, yakin dulu, yakin. Belum ada amal. Lepas pergi ke Madinah tu barulah datang ibadah puasa, solat, begitu begini. Tapi yang hakikat benarnya adalah 13 tahun Nabi suruh jaga dalam keyakinan, yakni hati. Maka Nabi tekan yang itu dulu. Kita kadang-kadang masuk aja, kenal aja Islam, kita tukar jubah dulu. Kan sedangkan kita Jawa. Contohlah kan. Akhirnya bila pakai jubah dulu, bila pakai serban dulu, bila bawa tasbih besar dulu, sedangkan jiwa dia tak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu paling-paling bahaya. Maka Nabi juga mengajar kepada para sahabat secara sedikit-sedikit dan dalam keadaan jamaah. Contoh paling besar, Nabi SAW sampai di Madinah, tak ada benda lain yang Nabi buat melainkan mengajak para sahabat mendirikan Masjid Quba. Tugasan pertama Nabi. Kenapa? Nak menghimpunkan semua Islam, orang Islam kat situ, dan nak hidup di situ dengan melakukan ibadah kepada Allah dalam bentuk jamaah. Kalau dibiarkan seorang, maka mungkin tercicir. Yang ni hilang, yang ni hilang, yang ni hilang. Tapi kalau semua tunggu, Zuhur solat sekali, Maghrib solat sekali, maka di sana tugasan, bila kita tengok, kita didik, belajar pendidikan, kita akan nampak cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kalau kita nak didik anak isteri kita, maka kita tak boleh suruh buat ni, buat tu, tak boleh. Melainkan ajak dia orang solat sekali. Ajak anak-anak solat sekali. Ibu maknya bawa anak ke masjid bersama ayahnya. Ayah bawa anak lelaki ke masjid. Dan insya-Allah inilah latihan yang Nabi ajar. Dan Nabi selalu berbicara tentang apabila kamu melakukan kebaikan, maka syurgalah, syurga. Jarang. Melainkan bila dah elok, dah cerita tentang syurga, orang dah faham, baru disebut cerita tentang neraka. Ni kita belum apa lagi ni.
terus menerakakan orang. Wah, itu lagi bahaya kan? Maka tak boleh sebenarnya. Jadi kaedah Nabi adalah kaedah dakwah yang sangat perlahan, mendidik dalam tempoh 23 tahun, begitu sempurna, lembut, dan Nabi selalu berbicara berpandukan daripada wahyu Allah Ta'ala, bukan daripada hawa nafsu. Subhanallah, itu dia kan, mendidik para sahabat baginda Nabi SAW dengan didikan yang istimewa dan mudah untuk difahami, dan bukan sekadar apa mendidik, tetapi juga dengan teladan daripada baginda Nabi SAW. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz, adakah kekayaan hati ini tanda yang kita memiliki kekayaan dalam hidup, seperti rasa syukur dan cukup, ketenangan hati, kesihatan dan kerajinan dalam beribadah? Apakah tidak keterlaluan jika setiap kali berdoa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekayaan dan dalam masa yang sama juga menjadi seorang yang pemurah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya dan Maha segala-galanya? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa untuk soalan ini. Silakan. Kalau saya tengok ada 2 soalan di situ, Ustaz. Silakan. Baik, pertama sekali, Laila Dila Rosa, Kota Belud, Sabah. Wah, orang Kota Belud. sampai hafal dah. Hafal. Kan, ya? Jadi, Laila Dila Rosa tanya tentang kekayaan hati. Memang benar. Sebab tu Allah dia tak offer, nak tak kata. Sebab orang lain pun dapat kata. Tapi Allah kata tafarragh li'ibadati amla sadraka ghina, yakni luangkanlah waktumu untuk menyembahku, dan kemudian selepas kamu menyembah aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Yang ni bila kita kata kekayaan inilah yang kata ulama bahawa kekayaan ini adalah kekayaan hati. Walaupun dia miskin, tapi teringin nak bantu orang lain tu sangat kuat dalam jiwa dia. Makan dia tu bukan kais pagi, kais tak dapat makan. Tak ada. Kan? Tak ada. Kan ya? Orang lain kais pagi dapat makan pagi, dia kais tak dapat. Tapi teringin nak bantu orang lain. Ini sifat yang ada pada orang yang baik-baik dalam hati dia. Orang yang baik atau kaya budi, yang kita panggil sebagai kaya hati, yang Nabi cerita ni, dia sudah pasti terpisah dirinya daripada sombong, daripada riak, daripada ujub, daripada bongkak dan sebagainya. Maka dia sudah pasti akan merasai qanaah, cukup dengan apa yang ada. Dapat duduk Sabah, dapat duduk Kota Belud. Contohnya begitu kan. Dapat duduk pula tu kampung dia orang tu tepi pantai lagi. Alhamdulillah, ini kenikmatan yang besar. Maka orang yang kaya hati ni, maka dia akan terus berdoa dengan kaitan yang kedua. Apakah dibolehkan kita berdoa? Ya, kita dibolehkan berdoa dan terus berdoa, terutama berdoa ketika di dalam salat. Dan kita orang Melayu ni, dia banyak doa selepas solat. Kadang ya, solat tu 3 minit, doa 30 minit. Tu macam tak padan betul lah. Solat ni doa yang paling besar sekali adalah ketika kita berhadapan direct dengan Allah. Betul. Yakni dalam takbir sehingga sebelum bagi salam. Dan kata Nabi, ketika berdoa di dalam solat ada 2 tempat yang paling mustajab. Yang pertama pada setiap kali kita sujud. Sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Waktu yang kedua bila? Pada selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam. Selepas fil alamin innaka hamidum majid, jangan bagi salam dulu. Waktu tu waktu kemakbulan doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita doa Nabi ni, bila kita renung-renung, ya Allah, best betul. Nabi minta jauhkan aku daripada api neraka. Nabi tak minta tolong bagi aku banglo 3 biji. Tak ada. Nabi minta jauhkan aku daripada azab kubur. Nabi minta jauhkan aku daripada kelalaian dunia. Dunia yang melalaikan kita ini, daripada menyembah Allah Ta'ala. Kemudian jauhkan aku juga daripada fitnah saat aku mati. Kan waktu dekat nak mati ni pun tak habis-habis lagi sibuk dengan dunianya. Dan jauhkan aku daripada kejahatan Dajjal.
Ustaz, dia mesti baca doa tu ke ataupun mana-mana doa boleh? Mana-mana doa pun boleh. Cuma saya selalu kata, doa yang dibaca oleh kekasih Allah itu lebih utama. Kan? Kalau tanya doa kita, tahu tak apa doa kita nak baca? Ya Allah ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Rumahku kecil, besarkanlah. Hartaku sikit, banyakkanlah. Istriku 1, 4-kanlah. Berani Ustaz Lain macam. Ada kat depan. Ya sungguh. Ni, hati-hati. Sebab tu doa yang paling baik adalah doa yang pernah dilafazkan oleh Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kembali kepada soalan apa nama ni, Laila Dila Rosa tu tadi kan, maka berdoalah apa sahaja, tetapi doa yang paling baik adalah doa untuk akhirat. Subhanallah, itu dia kan 4 kita dirangkap dia doa tersebut tu, tapi membawa makna yang cukup besar. Ya, betul. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sedang menonton, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini untuk menyembah Allah yang Maha Kaya. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Seronok sebenarnya bila mana duduk dalam perbincangan, masing-masing kita bertukar-tukar soalan ataupun sama-sama kita mengeluarkan idea kita pun tengok, saksikan, kita catat setiap nota yang Ustaz berikan kepada kita. Semoga semuanya beroleh manfaat dan pastikan kita sebarkan kepada sahabat-sahabat kita. Okey, baik. Kalau tadi kita dah bincang berkenaan dengan peringkat awal tentang bagaimana seorang hamba ini menyembah Allah yang Maha Kaya. Allah berikan kepada dia satu kekayaan, bukan daripada wang ringgit, bukan daripada harta yang dapat dipegang zahir pada tangan, tetapi sesuatu yang cukup bernilai, yang singgah pada hati, mungkin ketenangan, sifat syukur dan juga sifat merasa cukup dengan setiap pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz. Katanya, Ustaz, mengapakah mindset ibu bapa bekerja siang dan malam, tiada peruntukan masa untuk ibadah demi keselesaan anak-anak, tetapi akhirnya kecewa apabila anak-anak mengabaikan mereka kelak? Di manakah silapnya Ustaz? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih juga atas soalan dari sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Kerja siang malam pagi petang mengharapkan keselesaan pada anak, alih-alih anak itu mengabaikan dia ketika mana dia sudah tua. Mana silapnya Ustaz? Silakan. Silapnya adalah apabila kita rasa kita boleh buat anak kita tu jadi baik. Kita rasa kita boleh bawa anak kita tu ke jalan kejayaan. Dan kita lupa kejayaan mutlak adalah hak milik Allah Ta'ala. Kita lupa syurga mutlak adalah hak milik Allah Ta'ala. Akhirnya kita dua suami isteri kerja. Anak kata, Abah, ni cik ada dapat begini. Oh abah, tak apa, awak pergi je lah, gini. Akhirnya anak rasa macam dia tak dapat kasih sayang sebenarnya. Dan kita pula rasa abah tengah cari duit bukan untuk orang lain, untuk kamu juga. Dia kan kira alasan kita gitu. Tapi kita terlupa bahawa selalu kita baca lepas salat, Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripada Allah lah kejayaan dan kesejahteraan itu. Maka kalau nak cari kejayaan dan kesejahteraan, wa minkas salam, daripada Allah, pergilah cari kepada Allah Ta'ala. Jangan buat ikut cara kita. Kita perlu didik macam mana soalan awal tadi, bagaimana Rasulullah mendidik para sahabat. Rasulullah, dia mendidik para sahabat kenal Allah. Dia mendidik para sahabat kenal dia, yakni kenal Nabi. Dia mendidik para sahabat kenal Islam. Bila tiga-tiga ni para sahabat kenal, selepas tu baru sahabat kenal dunia. Akhirnya dunia itu dalam genggaman iman mereka. Tapi kalau kita didik anak-anak kenal dunia, akhirnya agama menjadi picisan. Hanya digunakan ketika akad nikah, hanya digunakan ketika orang sakit maupun orang mati. Yang ni hakikatnya. Dan mak bapak perlu itu sahaja. Mak bapak ketika mendidik anak-anak, bawa anak-anak dengan ahli keluarga. Contoh kita ni suami.
ya, isteri dengan anak-anak. Apa tugasan kita sebagai ketua keluarga? Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa, iaitu bawa isteri dan anak-anak kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka buta daripada perkenalan dengan Allah. Bawa mereka mengenali Nabi SAW supaya tadi bila kenal Allah, akidah mereka kukuh, menyembah. Bila kenal Nabi, ibadah mereka kukuh. Bila kenal Islam, maka menyeluruhlah dunia dalam genggaman diri dia. Ya, tapi kalau dia sekadar sibuk cari duit tanpa meninggalkan kepada anak-anaknya perkenalan dengan Allah, Nabi dan juga Islam, maka jadilah seperti mana kata Intan Zurina, anak-anak membesar dan membesar. Kaedah dia mudah. Dia kaedah matematik lebih kurang. Kenapa tinggal mak kat rumah orang tua? Dulu kan mak tinggalkan saya kat nursery. Kan begitulah keadaannya. Dulu masa mak nak pergi kerja, mak tinggalkan saya di sini. Sekarang saya nak pergi kerja, jadi saya tinggal mak di sini. Samalah tu. Beza dia ini tinggal terus. Itu kan. Jadi hakikat dia, kita melihat macam ni. Sebab tu bila ada orang kata, Ustaz, saya buat macam-macam Ustaz, tak berjaya juga. Tapi tak apa. Allah bukan nak tengok kejayaan kita. Allah nak tengok usaha kita. Kalaulah kita komplain, bila kita komplain anak kita tak dengar cakap, sabar dulu. Sebab kita dulu pun boleh tahan tak dengar cakap. Itu contoh. Kalau kita komplain anak kita tak dengar cakap, rasa-rasa cuba cek Nabi Adam AS. Anak dia lagi teruk. Qabil bunuh adik sendiri. Kalau kita komplain, ya, isteri kita ni membeli. Tudungnya bawal, tenggiri, kembung, jenahak, pari, semua beli. Kita komplain tu kan. Komplain je. Tak, isteri Nabi Nuh kafir. Isteri Nabi Lut pendukung dosa dan maksiat. Jadi sebenarnya hakikatnya kita perlu balik kepada memperkenalkan keluarga kita kepada agama dulu, dan kemudian seluruh dunia yang dia dapat nanti akan dijaga hubungan dengan agama. InsyaAllah semua akan jadi elok. Wallahu a'lam. Itu jawapannya. Maka kita kadang-kadang merasa kita yakin dapat memberikan kejayaan pada anak kita, sebenarnya datang daripada Allah. Kejayaan itu juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita ambil soalan seterusnya di Facebook, Ustaz, baik, kita pun biasa tahu yang mana disebutkan dalam riwayat baginda Nabi Muhammad SAW, apabila dalam kehidupan Nabi Muhammad membahagikan waktu kehidupan itu kepada 3, tetapi yang ketiga itu dipecahkan kepada 2. Maksudnya ada 4. 1/3 daripada kehidupan dibahagikan untuk agama, untuk ibadat. Yang 2/3, 1/3 lagi adalah untuk keluarga, 1/3 adalah untuk diri sendiri, dan diri sendiri dibahagikan kepada 2, untuk diri sendiri dan juga untuk masyarakat ataupun kerja. Jadi kalau kita tengok bagaimana Rasulullah SAW boleh bahagikan, meluangkan masa ni dengan cukup cantik, cukup elok, semua sesuai dapat pada hak masing-masing, maka kita pun tertanya-tanya, kita kata macam mana aku nak tiru dan macam mana Rasulullah boleh membahagikan begitu cantik sehingga salah satunya dapat meluangkan masa untuk menyembah Allah yang Maha Kaya. Mungkin Ustaz ada sedikit komen ataupun motivasi kepada penonton-penonton. Kita ni cuba nak luang masa, tetapi kenapa kita ni sentiasa perasan ataupun tahu kita ni sebenarnya tak cukup masa? Kenapa, Ustaz? Allah bagi 24 jam semua sama. Nabi Sulaiman punya sibuk jaga cukup 24 jam. Ya. Kita ni baru kerja kerani tak cukup 24 jam. Peliknya. Anak 2 orang, orang lain anak 13 pun cukup. Baik, hakikatnya kenapa? Hakikatnya kita telah tidak taat dengan tawaran Allah. Allah tawarkan, luangkan masamu menyembahku, aku beri kekayaan kepadamu. Tapi kita hanya memberi waktu picisan kepada Allah. Waktu-waktu yang berbaki, waktu-waktu kalau main bola, kalau main takraw, deuce. Tu kan, itu kalah mati tu kan, itu je dibagi kepada Allah. Maka jangan marah kalau apa yang kita buat tak jadi. Faham. Kaedah dia begitu. Kaedah dia adalah kita balik kepada asal. Sebab tu perbincangan kita dalam hadis ni mutlak paling awal Allah tak kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya abna Adam, wahai anak Adam. Siapa pun manusia, kalau kamu nakkan kejayaan, nakkan kekayaan, nakkan kemasyhuran, maka sembah Allah. Sembah Allah.
dalam sembah itu terus sembah dengan ikhlas. Sembah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan kamu syirik kepadanya. Maka kalaulah keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah itu kukuh, maka Allah bagi dalam dada kita tenang. Walaupun anak kita buat perangai, kita tenang, damai je. Kalau anak baik sangat pun tak jadi kita. Mana ada doa? Kan anak kita seorang dapat 18A, seorang lagi 21A. Akhirnya jadi apa? Ambil gambar, masuk dalam Facebook. Akhirnya ria. Kan? Cerita kepada orang lain. Itu pun bahaya juga. Jadi, orang yang tenang, orang yang hati dia kaya tadi ni, bila Allah uji pasangan hidup dia, dia sabar kerana dia nampak syurga dalam ujian tersebut. Hidup ni mesti ada masalah kerana itu adalah pahala, itu adalah hadiah. Ustaz, saya Alhamdulillah Ustaz, hidup tak ada masalah langsung. Apa komen Ustaz? Komen saya, itulah masalah ni. Kan? Masalah apa? Kamu tak ada masalah, itulah masalah ni. Orang yang tak ada masalah, dia takkan maju ke depan. Dia tak akan belajar memperbaiki diri dia. Dia tak akan belajar selok-belok berhadapan dengan kehidupan. Dan yang paling besar, dia tak akan kembali kepada Allah Ta'ala nak angkat tangan berdoa macam tu. Kenapa? Betul. Sebab semua dah ada. Isteri, cantik, campur Aishwarya Rai dengan Preity Zinta, 2 in 1. Punya cantik. Tu kan ya. Isteri, suami, handsome, campur macam-macam. Kereta besar. Apa nak berdoa? Anak-anak semua baik-baik belaka? Tak. Hakikatnya bila kita didatangi ujian, maka Allah pesan dah kalau nak kaya, balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu dia. Kerana apa? Kerana kita tidak menerima tawaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut segala benda yang kita nak buat tidak menjadi ikut pada plan asal ataupun hasrat yang utama. Baik, soalan seterusnya daripada sahabat kita Ram Desaru di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Hanya Engkaulah yang kami sembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini kalau tak silap surah Al-Fatihah ni. Soalan saya, adakah ibadah seorang hamba tidak akan pernah mencapai puncaknya kecuali dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada orang yang tidak beribadah tapi boleh kaya raya, dan adakah kerana usahanya ataupun kerana campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Setiap manusia ketika beramal, dia punya key dia, kunci dia adalah innamal a'malu binniyat. Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim banyak cerita tentang ibadah kerana niat. Dalam hadis ada, dalam tu macam-macam ada. Ya, dalam keadaan manusia kalau beramal, kalau kita baca usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin imaman ma'muman, hujungnya lillahi ta'ala. Maka matlamat yang tu dulu kita buat. Ada orang niatnya baik, solatnya duduk je, tak cukup nak berdiri tak boleh, tapi Alhamdulillah solatnya diterima. Ada orang berdiri, jubahnya cantik, serbannya cantik, tapi niatnya tak betul, maka rosak. Sebab tu hakikat dalam ibadah adalah, kalau ditanya oleh Ram Desaru ni, kita katakan bahawa kemuncak kejayaan ibadah seseorang bermula daripada niat, dan niat itu dibawa terus istiqamah sampai tamat ibadahnya. Habis tu macam mana dengan orang lain? Ibadahnya tidak, tapi hartanya banyak. Buat apa nak terkejut? Orang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang apa kita panggil orang kafir, panggil dalam ayat Quran disebut begitu. Orang-orang kufur kepada Allah Ta'ala. Apa kita nak terkejut? Itu semua boleh terima belaka. Semua dapat. Yang kita nak rebut bukan hanya Bismillahirrahman, tapi Ar-Rahim. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, ya Allah, Allah bagi kepada semua makhluk. Orang ni dapat makan, orang ni dapat makan. Kadang-kadang dia orang lagi kaya daripada kita. Betul. Kenapa? Sebab dia boleh riba, kita tak boleh riba. Kan kenapa dia kaya? Sebab kerja dia 24 jam. Kerja kita tak boleh. Kita ada waktu untuk solat, waktu untuk puasa, waktu untuk tahajud. Kita tak boleh buat macam dia. Jadi jangan samakan kita dengan dia. Itu kaedahnya. Maka bila melihat kepada orang lain tanpa beramal, tapi tiba Allah anugerahkan,
hati-hati kerana takut itu adalah kemurkaan Allah. Allah nak biarkan dia supaya lebih lalai dan sebelum mati dia tak dapat memohon keampunan daripada Allah. Tapi kita ni yang kerja, yang solat, yang buat macam-macam masih lagi ada masalah, maka alhamdulillah. Kenapa? Kerana Allah tidak akan bagi satu-satu benda melainkan itu berlaku atas kebijaksanaan Allah. Saya suka nak share. Ada seorang penceramah kulit hitam. Ya. Penceramah kulit hitam. Hitam betul, orang negro. Kulit hitam saya si tampuk manggis. Dia punya hitam tak ada tampuk langsung. Betul-betul. Dia kata bila orang tanya, Syekh, seronok ke jadi orang kulit hitam ni? Tak handsome. Kan ya, seronok ke? Maka Syekh tu kata bahawa I'm proud be black. Kenapa? Kerana Allah telah menentukan aku sedemikian, aku bangga. Begitu dahsyat imannya. Wallahu a'lam. Subhanallah. Bila mana ditanya apa yang kamu dapat, maka dia kata aku bangga kerana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Itu satu ayat yang cukup hebat, motivasi berharga pada pagi ini. Sedang menonton Berehat Seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, hari yang indah untuk sama-sama kita buka perbincangan kita dan kita nak ambil persoalan-persoalan, kita nak lihat apa yang boleh kita jadikan sebagai nota penting dalam kehidupan kita untuk perbincangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada pagi ini bersama dengan keluarga besar sentiasa bersama kita walau berada di alam maya. Baik. Jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita, Puan Rohaya Arifin. Katanya, Assalamualaikum. Mengapa kita bila ditimpa ujian selalu lupa pada Yang Maha Kaya? Yang memberi ujian ada tu cari jalan singkat, cari bomoh juga, bermain judi untuk kemewahan hidup dan beranggapan hanya itu yang boleh membantu mereka. Sedangkan Allah dah kata, kalau kamu jaga aku akan jaga kamu. Apakah puncanya benda ini terjadi, Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih sahabat kita Puan Rohaya Arifin untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Saya teringat kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahawa ada dua ujian yang datang kepada manusia. Pertama, ujian kemahsyuran. Kedua, ujian kemalangan pada dirinya. Kan? Tetapi yang banyak memberi peringatan kepada seseorang adalah ujian kesusahan dan kemalangan. Musibah yang dilihat sebagai musibah, tapi ujian kemahsyuran ni selalu menjadikan manusia lara dan lalai. Jadi, hakikat dia, sepatutnya bila mana seseorang didatangi ujian, contoh berlaku padanya penyakit, maka dia itu sepatutnya segera kembali kepada Allah kerana dia yakin, kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim berhubung dengan bab demam cukup. Nabi SAW kata demam itu yakni apa, satu panas yang dibagi rasa di dunia untuk Allah elakkan panas di neraka Jahannam. Subhanallah. Dahsyat. So orang yang didatangi ujian penyakit, maka dia akan rasa bahawa Allahu Akbar. Kalau dai ingat satu hadis bagaimana seorang wanita kulit hitam dia datang kepada Nabi SAW minta supaya Nabi doakan dia untuk sembuh kerana bila dia kena penyakit ayan, penyakit sawan ni, dia terbuka auratnya. Maka Nabi kata, kamu nak boleh kami doa, tetapi kalau kamu nak diberitahu, aku beritahu pada kamu, sakit kamu ini adalah syurga bagimu. Akhirnya dia kata, ya Rasulullah, jangan doa untuk sembuh, tapi doa ketika aku didatangi sawan, maka hantarlah perintah Allah itu untuk jaga aurat aku. Tu macam tu keadaan. Maka asas dia begitu. Asas dia sepatutnya seseorang yang didatangi ujian kemahsyuran, yang tu mungkin melalaikan dia. Tiba-tiba dapat kontrak 26 juta, 30 juta. Uish. Tiba-tiba dia tukar kereta. Niaga belum? Kan? Nah, macam tu. Kereta dulu. Dulu masa gaji 2,600 dia ke masjid. Sekarang dah dapat 26 juta, dia dah sibuk dah.
Ini yang kita lihat kepada hadis di bahagian bawah tu. Nabi kata, Allah menyatakan seandainya kamu tidak menyembah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan atau memenuhi dadamu dengan kesibukan. Ya, orang yang datang ujian duit tak banyak, ujian keluarga, ujian tempat kerja, maka orang-orang ni adalah orang-orang yang didatangi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana orang-orang ni lah yang akan bangun untuk solat tahajud, yang berdoa begitu begini. Maka sepatutnya begitu. Jadi kita perlu lihat mana satu ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Kalau yang susah ni, don't worry, always be happy. Tak risau. Tapi ujian kesenangan ni tiba-tiba jadi bongkak dan takabur pula kan. Yang tu, ya, maka saya katakan dalam soalan ini, kita doa banyak-banyak. Kalaulah kita jadi macam tu, minta bantuan daripada Allah. Kita selalu minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu, bantu aku dalam aku bersyukur padamu. Ya, sebab ada orang tak bersyukur dengan harta. Dan bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Wallahu a'lam. Subhanallah. Itu dia kan, mohon kita ni dijaga daripada segala yang tidak baik yang datang pada hati, dan kita nak segala amalan yang kita buat dan juga apa yang kita lakukan terpandu dengan hati yang bersih dan baik, luhur, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana bagi seseorang merasakan hidupnya susah jua setelah menyembah Yang Maha Kaya? Apakah golongan sebegini dikatakan seperti bersangka buruk terhadap Allah? Justru itu, apakah aspek kepentingan dengan bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala juga membuat hati menjadi tenang dan qanaah dan merasakan kecukupan dengan nikmat rezeki yang telah dikecapi? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Sahziatul Sidi untuk soalan ini. Dalam benda-benda lain ada satu komponen lagi, sangka baik kepada Allah. Ya. Komen Ustaz, silakan. Baik. Ketika ditugaskan, bila mana Allah menyatakan orang yang nyembahku, aku bagi kepada mereka kekayaan hati. Jadi orang yang benar-benar menyembah Allah, bila dia susah dari sudut zahirnya, maka hatinya tetap tak susah. Itu, ya. Tapi kalau dia menyembah Allah tapi masih rasa kenapa susah, kenapa banyak masalah, kenapa itu, hati-hati. Kerana cara menyembahnya mungkin salah, cara keyakinannya mungkin salah, atau masih ada lagi campur antara sembahan kepada Allah dan juga meyakini kuasa-kuasa lain. Syirik contohnya. Faham. Maka sebab itu kalau kita sedar, orang yang menyembah Allah sepatutnya dia sedar diri dia. Aku solat, aku puasa, aku buat baik kerana itu tugas aku sebagai seorang hamba kepada Allah. Kan? Jadi apa sahaja yang Allah nak bagi selepas itu hak mutlak kepada Allah Ta'ala. Jangan buat sesuatu, contoh, anak nak ambil SPM, sahaja aku puasa sunat kerana anak nak ambil SPM. La ilaha illallah. Nampak? Anak nak ambil SPM baru puasa sunat. Yang lain-lain puasa sunat tak teringat nak buat. Ini pun bahaya juga. Jadi dalam bab menyembah Allah itu kena jaga sungguh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah tapi jangan syirik. Sembah yang meyakinkan 100%. Boom, jadi sesuatu pada kita. Kalimah kita mudah. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, jadi saja sesuatu. Kalau itu satu kemahsyuran dan kebaikan bagi kita, mereka itu syakara, syukur, alhamdulillah. Kalau itu satu musibah datang kepada kita, maka mereka itu sabara, mereka itu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang yang benar-benar nyembah Allah. Tapi kalau dia sembah Allah, kemudian dia melihat, bila dia sembah dia tengok, ni kenapa ya, kenapa tak jadi macam ni, kenapa tak jadi macam ni. Itu bukan. Tugasan dia adalah sembah Allah, dan biar orang putih kata leave it to Allah. Biar Allah yang uruskan kehidupan kita. Kalau kita uruskan, nak rumah banglo, nak itu, nak ini, sedangkan rumah teres yang kita duduk tu orang lain tak mampu beli. Kita bukan hanya beli rumah teres 20 kali 70
tambah dapur 2. Satu dapur kering, satu dapur basah. Bini sampai mati, dua-dua kering, makan tak masak pun. Kan, buat posh, parking begini-begini semua cukup, tapi kita masih lagi rasa macam kenapa tak cukup, kenapa tak cukup. Dan bahasa mudah saya pernah jawab pada seorang kakak, dia kata, "Ustaz, semenjak saya kahwin 18 tahun dulu, ekonomi tak cukup, Ustaz. 18 tahun dah kahwin, ekonomi tak cukup, ada je." Saya kata, akak terlupa tengok apa yang dah ada. Apa yang ada, kita pula dimarahin. Apa yang saya ada, akak terlupa tengok. Akak masa kahwin berat 48, sekarang dah 88. Tu bukan rezeki ke tu? Kan? Akak duduk di sini 18 tahun, akak gagal periksa, tak ambil SPM pun, tapi menikah, dan selepas menikah rezeki sampai, mana pergi kerja? Tak pergi pun kerja kat kilang ke kerja pun tak payah. Duduk je. Suami punya rezeki tu datang melalui kerja suami. Alhamdulillah. Maka di sini kesedaran, bahasa mudah kita, sedarlah dirimu sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu. Wallah. Subhanallah, itu dia. Kadang-kadang kekayaan ini dia datang dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara dan pelbagai bentuk nikmat tersebut. Tapi ramai yang beranggapan ia hanya adalah material, keuangan, rumah, kereta dan sebagainya, tetapi dia terlupa ketenangan jiwa, kelangsungan hidup dan juga family yang baik. Itu adalah salah satu daripada nikmat rezeki, kekayaan yang Allah berikan kepada kita, dan paling penting sekali adalah kesihatan untuk dapat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah menonton, banyak lagi kita nak kongsikan. Selepas ini kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita hari ini menerima ilmu pengetahuan bersama dengan bintang-bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada penonton-penonton semua. Dan hari ini kita bersama dengan Ustaz Amran Yusof bersama dengan kita. Mungkin ada yang baru menyaksikan kita pada pagi ini, saya ucapkan selamat menghadiri majlis ilmu Khalaqah Ilmu untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, jom kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Katanya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah dengan sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melazimi istighfar, berbuat baik kepada semua makhluk dan amalan bersedekah antara punca kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebarang kefakiran dan juga penyakit berkaitan hati? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Syahira Lia Muhammad untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok, dia sebut melazimi istighfar, sedekah dan berbuat baik. Ini amal-amal yang termasuk di dalam hal apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, contohnya dalam bab istighfar, ada orang miskin, ada orang tak ada anak dan sebagainya, Allah gambar clear kat situ dan Allah bagi kejayaan. Allah kata dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, ya, pada ayat yang ke-10 hingga ayat 12, Allah sebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 tentang istighfar. Istighfar ni Allah rakamkan kata-kata Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, minta ampun pada Tuhanmu, kamu akan dapati dia Maha Pengampun. Udah dapat keampunan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Mana-mana kawasan kemarau, Allah turunkan hujan yang melimpah ruah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dengan dapat ampun itu, orang yang miskin Allah bagi kekayaan, orang yang tak ada anak Allah bagi anak pinak.
wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah jadikan kebun dia tu subur dengan sungai-sungai yang dalamnya. Ini nilai istighfar. Sebab tu kalau kita benar-benar menyembah Allah dengan apa yang Allah perintah, maka istighfar itu memberi kejayaan besar dalam hidup kita. Okay. Kemudian dalam bab sedekah, dah tentu dah kata Nabi SAW, siapa-siapa mau dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka lakukanlah sedekah. Ya, lakukanlah sedekah. Jadikan sedekah ni bukan hanya kita, fashion kita pun nak subuh saja. Sedekah subuh. Akhir zuhur tak sedekah. Tu kan? Bukan. Jangan tunggu subuh je. Kalau awak hidup-hidup lepas-lepas subuh, zuhur mati. Dah lah subuh 2 bulan sekali. Ya dah jadi pula kan. Maka sedekah ni, Allahu Akbar. Saya pengalaman saya dalam menguruskan sekolah tahfiz saya lah. Jadi Alhamdulillah selama 10 tahun ni, Allah hantar ni orang-orang baik ni keliling kita. Bersyukur sangat-sangat. So macam mana kita nak buat supaya orang baik tu datang pada kita? Kita dulu buat baik. Kita dulu buat baik. Macam mana kita nak harapkan kebaikan? Kebaikan itu kita hantar dulu dalam bab sedekah. Kemudian berbuat baik kepada orang lain katanya. Maka itulah tugasan kita. Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Sebaik-baik amal di sisi Allah adalah memberi kebahagiaan dan kegembiraan pada orang lain. Maka mau tak mau, bila mana kita kaya hati berdasarkan kita menyembah Allah, dah tentu sifat kita tu jadi orang yang baik. Dan kita terhindar daripada mungkin cinta dunia. Susah-susah aku tanam musang king, takkan nak bagi ke orang. Contohnya kan ya. Dah tentu insya-Allah kita terminima lah dalam hal-hal lalai terhadap akhirat, dan insya-Allah kita akan rebut mana-mana ruang kemanfaatan untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada peluang untuk melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tangguh-tangguh, laksanakan segera kerana ia akan memancing rezeki-rezeki Allah datang kepada kita. Dan saya suka Ustaz sebut tadi, kalau nakkan kebaikan datang di sekeliling kita ataupun orang baik datang di sekeliling kita, maka pertama sekali kita dulu jadi baik dan kita dulu buat benda baik, maka akan datang kebaikan pada kita. Baik, soalan seterusnya dari Mas Niza, ya, dari sahabat kita Mas Niza. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustaz. Saya ingin bertanya Ustaz, ada yang cakap, ni mesti ada orang cakap ni, dia kata nanti pencen baru nak ibadat. Ustaz sebut sikit tadi, Ustaz cungkis sikit di awal tadi. Nanti pencen baru nak ibadat sebab kerja sekarang terlalu sibuk ke sana ke sini, ke sana ke sini. Beginikah niat, bagaimanakah niat sebegini Ustaz? Tunggu bersara baru nak sungguh-sungguh ibadat. Sedikit komen dari Ustaz, dari sahabat kita Mas Niza. Terima kasih untuk soalannya. Saya serahkan kepada Ustaz. Silakan. Salah satu daripada kerja syaitan, bukan hanya menghalang manusia di dalam melakukan kebaikan. Malah dia kata jangan buat. Kita kata tak nak, aku nak buat juga. Okey, dia pergi kedua. Boleh buat, tunggu pencen. Nanti. Belum, tak apa, kau sihat lagi. Gitu. Kemudian kita nak segera buat. Tak apa, boleh buat. Ambil gambar banyak-banyak, share dengan orang, tunjuk kat orang, riak. Tiga kumpulan out. Habis semua rosak. Baik, dalam hal menangguh-nangguh ni, Nabi memang bagi tahu kepada kita di antara sifat-sifat yang boleh merosakkan kehidupan seseorang dan menghilangkan kontrak dia. Kita kena faham, nyawa kita ni macam kontrak. Every single day yang kita habiskan itu bermaksud kita semakin dekat kepada tarikh mati kita. Ikan ya, kita dah guna lebih 1 hari, tinggal setahun berapa hari, tinggal berapa hari. Jadi setiap hari yang kita lalui, dia potong 1 hari, kita semakin dekat kepada kematian. Jadi istilah tangguh tak perlu wujud dalam kehidupan kita. Masalah dia Ustaz, kalau dia potong betul-betul ikut pada kontrak tak apa. Kalau full settlement, Allah Rabbi, tu kan ya. Sebab tu saya suka bila disebut tangguh ni, Allah pesan direct kepada kita dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 133. Allah pesan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam itu Allah kata, wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah kata, tangguh ke? Bukan. Bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk kamu. Jangan tangguh. Orang tangguh habis. Nyawa kita kan ada 3 second ni. Kan ya? 1 saat telah diguna sebentar tadi, tak mungkin dapat kembali lagi. 1 saat bakal tiba nanti, belum tentu kita sampai ke sana lagi. 1 saat yang kita benar-benar miliki hanya pada waktu ini. Kalau hari ini kita buat, insya-Allah besok capai kejayaan yang semalam kita dapat minta ampun. Wallahu a'lam. Nyawa hanya ada 3 second saja. Sehingga Ustaz nak sebut nyawa kita ada 3 nyawa kita ada 3. Subhanallah, itu dia kan satu peringatan yang mendasar ke lubuk hati pada hari ini berkenaan dengan bagaimana kehidupan kita berakhir, bagaimana belum tentu kita tahu. Maka beramal sebaik mungkin, mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang maha kaya. Berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, kembali bertemu, duduk di meja perbincangan untuk kita lihat lagi soalan-soalan yang bakal menjelma tiba untuk kita jawab persoalan-persoalan anda. Mudah-mudahan memberi manfaat. Perbincangan menyembah Allah yang Maha Kaya. Ini perbincangan pada hari ini. Baik. Saya ada terpandang satu soalan di Facebook dari sahabat kita, iaitu Hana Wanci. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Adakah rezeki yang barakah itu datangnya dari iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan segala urusan mereka dengan sifat tawakal dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Hana Wanci untuk soalan ini tentang rezeki yang barakah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Satu benda yang saya selalu ungkap, benda mudah. Nabi mengajar pada kita di benda mudah. Kalau nak kenal Islam, tak masuk ambil degree pun, dia boleh faham Islam sebenarnya. Islam ni mudah. Ya, inna dina yusrun. Agama Islam ni mudah. Nabi ajar satu benda, kalau nak rezeki zahir yang kita nak ni, maka Nabi SAW pesan, apabila kamu keluar daripada rumah, lafazkanlah dengan penuh keyakinan kamu, bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Berhenti kat situ. Maksudnya kita serah diri kepada Allah, diri kita serah pada Allah, kehidupan semua serah pada Allah. Jangan kita bila dah terduduk baru cari Allah Ta'ala. Bukan macam tu. Kita serah daripada awal apa kita nak buat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang menyerah diri dengan penuh keyakinan dengan lafaz bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka Allah jamin padanya 3 keadaan. Jaminan pertama, dia tidak akan sesat dari sudut keimanan dia tak akan sesat. Insya-Allah Allah bagi jadi dia tu iman dia teguh sampai dia mati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan penuhkan apa yang dia rasa kurang. Dia rasa kurang sikit, Allah tambah. Sama ada Allah tambah harta baginya atau Allah tambah jiwa yang lebih qanaah baginya. Jiwa yang lebih tenang, sakinah dan damai. Dan yang ketiga, orang yang menyerah diri kepada Allah adalah Allah jamin dalam hadis Muslim itu, Nabi bagi tahu dia akan terhindar daripada musibah-musibah yang dia tak mampu hadapi. Jadi pada hakikatnya kalau nak rezeki yang dekat dengan Allah, rezeki yang penuh dengan keberkatan, maka guna kaedah yang Nabi ajar. Jangan jual Ramadan, jual kuih, udah tak laku baru ke masjid. Kan? Masjid dah jadi macam tong lah. Sepatutnya buat kuih dulu, ambil satu hidangan kecil, hantar ke masjid dulu. Moga-moga dengan hidangan kecil itu memberi barakah atas jualan kita. Betul. Kan? Ini tidak, hujan turun, air balang tak dijual, dengan balang-balang pergi ke masjid. Masa tu
Sebelum ni lalu masjid break tak makan terus gitu aja. Tu kan. Jadi hati-hati dalam hal ini. Sifat menyembahnya Allah Subhanahu Wa Taala itu harus sembah itu sembah dengan cara yang betul, bukan sembah Allah dengan kepentingan diri kita. Jadi jangan kita risau tentang rezeki ni. Lagi satu, jangan risau. Kenapa? Sebab Nabi kata Allah jamin rezeki kita. Allah jamin akan ada rezeki kita. Cuma coraknya, berapa kuat awak berdoa ada tambahan rezeki, berapa kuat awak berusaha ada tambahan rezeki, berapa banyak awak bantu orang lain ada tambahan rezeki. Jadi tapi rezeki ada tak? Ada. Alhamdulillah. Saya bela anak-anak tahfiz saya lebih kurang 50 orang. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah tak cukup, melainkan anak-anak nambah berat badan, tambah hafal je kurang. Tu kan ya. Maka don't worry, letak je tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita ulang balik, Allahumma antas salam wa minkas salam. Cari Allah kalau nakkan kejayaan. Jangan cari Allah bila kita dah gagal. Yang tu yang jadi masalah tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya tadi teringat yang Ustaz sebut berkenaan dengan dah tak habis baru dihantar ke masjid disuruh. Tapi saya kadang-kadang agak-agak sedih juga bila mana dengar ada ayat tu, kadang-kadang dia sebut saya ni, dia kata meniaga tak habis, lepas tu nak bawa balik makan pun tak makan, dia kata tak tahu nak buat apa tu hantar masjid tu. Allah. tak tahu buat apa, dia kata. Aduh, kita kadang-kadang bila dengar kita rasa macam ya Allah, sedih betul ayat itu. Saya tak makan, meniaga tak habis, nak bawa balik tak tahu nak buat apa, dia kata. Nak buang pun sayang tu bagi masjid tu. Allah, Ustaz, sedih betul kita dengar ya. Maka kalaulah betul pun macam tu, janganlah disebut ayat seperti itu ya Ustaz ya, supaya saling menjaga hati di antara yang memberi dan juga yang menerima. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Tuan Ismail Mat Isa, katanya Assalamualaikum, bagaimanakah cara agar kita benar-benar istiqamah untuk taat menyembah Allah yang Maha Kaya, kerana kadang-kala perkara mungkar kita langgar tanpa disedari, terasa diri amat kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Dalam nak istiqamah tetapi tetap melanggar perintah Allah tanpa disedar. Silakan Ustaz. Asas amal ibadah kepada Allah, amal kita tak banyak. Daripada 50 waktu, Allah bagi 5 waktu aja, tapi pahala masih 50 waktu. Dan waktu-waktu tu juga waktu-waktu yang berjauhan waktu. Jadi kita ada masa yang sangat banyak. Kalau 50 waktu tak sempat kita. Nah itu ini. Jadi kalau asasnya adalah ibadah yang Allah kirimkan melalui Nabi SAW kepada kita ni adalah satu ibadah yang cukup kena pada fitrah manusia yang berada atas fitrahnya. Tapi kalau manusia tu keluar daripada fitrahnya, tidak mahu menyembah Allah, maka dia akan rasa tak cukup waktu. Ya, lagi satu, dalam bab ibadah, dalam bab keimanan, mau tak mau, tugasan kita adalah paksa diri kita daripada sesuatu yang luar biasa sehingga menjadi biasa. Tak pernah solat, paksa. Mula-mula nampak macam tak ikhlas. Tapi paksa. Alhamdulillah. Sampai satu ketika, solat dah menjadi satu benda yang melekat. Bila berjalan pergi mana-mana, belum solat ke? Dia datang perasaan yang macam tu. Jangan sebab tu kalau kita baca dalam hadis yang Nabi sebut, orang yang meninggalkan solat asar, maka hari tu punya amalan semua habis. Sia-sia. Tambah kalau orang yang tak solat. Maka sebab tu, paksa sehingga menjadi luar biasa. Kita boleh paksa keluar pagi, pergi kerja. Kenapa? Nak duit? Kan? Tanggungjawab. Takut kena marah. Kan ya? Esok kalau tidak, bukan kata anak bini je miss, kita pun suruh miss. Betul. Kan? Akhirnya kita buat. Kenapa? Terpaksa. Kenapa kena bawa trailer pukul 3-4 pagi keluar? Sebab kita tahu. Kita nampak bahawa hujung bulan kita akan dapat 6-7 ribu. Tapi dengan Allah kita tak yakin. Allah kata, awak solat je subuh 2 rakaat tadi. Solat sunat dulu sebelum. Ya, Nabi kata rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Berapa kerat manusia yang menerima tawaran Allah dan berapa ramai manusia yang tak buat perkara ni.
Maka mau tak mau dalam hidup kita untuk jadi hamba yang benar-benar menyembah Allah, paksa diri kita. Sebab sifat manusia, dia suka. Dia suka, kalau boleh nak suka sentiasa. Dan bila sampai kepada tuntutan untuk melakukan tu, dia rasa macam leceh lah, berat lah, itulah, inilah. Tapi apabila kita memaksa sesuatu sehinggalah jadi perkara tu jadi biasa, maka kita akan jatuh cinta kepada apa yang kita biasa itu, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia kan. Dan Ustaz, ini dia soalan yang saya ada sebut sikit tadi di awal tadi, berkenaan dengan mungkin kita boleh kaitkan dengan istidraj, Ustaz. Ada pula yang dia ni sebut, dia kata dari sahabat kita Tuan Fadli Mat Shah, katanya, Assalamualaikum Ustaz. Kadang-kadang dia kata ada orang ni yang dia suka bersangka buruk dan mengatakan, kalau aku sembah atau tak sembah Allah, sama je, tak senang-senang pun. Dia kata. Dan kalau pula aku ini, dia kata, sembah ke tak sembah, kalau nak senang, senang juga, dia kata. Apakah nasihat dan jawapan yang sepatutnya kita berikan kepada orang yang seperti ini, Ustaz? Terima kasih sahabat kita untuk soalan yang baik ini, Tuan Fadli Mat Shah. Saya serahkan kepada Ustaz. Antara orang menyembah Allah dengan orang tidak menyembah Allah, adakah sama? Tak sama. Totally out. Tak sama. Orang yang menyembah Allah, dia ada keimanan kepada Allah, dia ada ketaatan kepada Allah. Tapi orang yang tak menyembah Allah itu, dia ada keingkaran kepada Allah. Tak sama. Antara hamba yang taat dengan hamba yang ingkar adalah sangat jauh berbeza. Ya, bukan soal rezeki. Rezeki itu adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Memang awak ni Allah dah tulis untuk awak sekian. Cuma awak gagal bersyukur, maka rezeki itu akan jadi bahan bakar dalam api neraka untuk awak. Tapi ada orang lain rezekinya cuma sedikit, dia bersyukur, rezeki itu pimpin dia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka tak sama. Ya, kalau dia kata samalah, orang solat dengan orang tak solat lebih kurang je, dah, bukan. Sama je dapat gaji, dia kata. Sama. Dia nampak yang itu yang zahir. Lepas tu jiwa dia tak nampak. Sebab tu dalam hadis kita, dia sebut sadri, dada kita, hati kita. Dia tak sebut Allah akan penuhkan alam rumah tanggamu dengan perabot-perabot mewah. Tak ada. Kan? Allah bagi tahu kekayaan Allah bagi dalam hatimu. Tapi kalau orang yang kata tadi ni, dia tak sama, kerana hati dia sedang engkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila engkar, kalau da'i perasan dalam hadis kita yang di bahagian hujung sikit tu kan, bila engkar, wa illa taf'al, apabila dia tidak melakukan penyembahan kepada Allah Ta'ala, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhkan dadanya dengan kesibukan. Bila dia sibuk tentang dunianya, hilang waktunya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ya? Malah walam asudda faqra, dan aku tidak akan tutup kefakirannya. Maksudnya rupa-rupanya dia fakir dalam keadaan ilmu, fakir dalam imannya, fakir dalam akhlaknya, fakir dalam sikapnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Wal-'iyadu billah. Subhanallah, itu dia kan. Jadi saya rasa mungkin itu kita boleh jadikan sebagai tamparan hebat untuk kesimpulan perbincangan kita pada hari ini dalam konsep untuk kita memahami sebenarnya menyembah Allah yang Maha Kaya ini. Dan Ustaz, kita serahkan kepada Ustaz untuk doa ringkas sebagai penutup. Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, bantu kami ya Allah dalam kami mengingatimu ya Allah. Amin. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami menambah baik amal ibadah terhadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz untuk pencerahan dan kupasan. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini. Ingatlah, sehebat mana dan sekaya mana pun kita, tidak ada yang boleh menandingi kekayaan Allah yang Maha Kaya. Semuanya datang daripada Allah yang Maha Esa. Terima kasih diucapkan kepada semua. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.